Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan dan kejahatan oleh Pendeta Zainul Abidin bin Ahmad. Bab 3, Fasal 3. Terpesong dari arahan yang dimaksudkan. Seperti yang telah diterangkan dahulu, menurut fahaman sempit ini, berbuat kebajikan untuk bekalan dan persediaan di akhirat itu hanyalah terkandung pada kerja-kerja yang dikatakan amal ibadat. Maka iaitu pula mereka khaskan ertinya hanya sembahyang segala jenisnya, puasa segala jenisnya, mengerjakan haji dan umrah di Makkah, tawaf selalu, membaca wirid daripada berbagai-bagai doa dan salawat, membaca qul huwallah banyak-banyak, berzikir, bertahlil, berzahid, membuang dunia dan lain-lain amalan seumpama itu. Bacaan-bacaan itu pula hendaklah dikira banyak, sekian-sekian ratus atau ribu kali dibaca dan diulang-ulangi hingga terpaksa menggunakan buah tasbih yang disebut buah sabih. Tetapi amalan-amalan itu pun dikerjakan biasanya dengan tidak ada mengingatkan barang sedikit jua tentang tujuannya dan gunanya yang sebenar sebagai latihan kerohanian untuk membaiki laku perangai dan budi perketi, membersihkan hati dan kebatinan hati, meninggikan perasaan dan pengenalan rohani. Maka amal-amal demikian itulah yang mereka fahamkan sebenar-benar ibadat, sebenar-benar takwa dan sebenar-benar bekalan untuk akhirat, untuk penebus daripada seksa. Persediaan begini memberi rasa seolah-olah diri mereka sudah tentu akan menghadap seksa, atau seolah-olah Tuhan sedia siap menanti-nanti saja akan membakar mereka. Maka disediakan bayaran untuk menebusnya atau senjata untuk melawannya dengan amal ibadat seperti itu. Adapun lain daripada amal-amal demikian, pada faham mereka tidaklah dinamakan ibadat sebenar-benarnya, bukan takwa dan bukan bekalan yang sebetulnya dikehendakkan untuk akhirat. Akhir-akhirnya, fahaman demikian ini melarat hingga mengatakan bahawa yang sebenar-benar bekalan dan persediaan bagi akhirat itu ialah tak usah hiraukan dunia. Dunia ini tidak ada gunanya untuk mati. Amal ibadat sembahyang, puasa, berzikir, tahlil, wirid, membaca-baca Al-Quran, tak mengerti pun tak mengapa, membaca-baca selawat dan doa, mengucap tasbih, tahmid dan takbir dan sebagainya sekian-sekian ribu atau puluh ribu kali seperti yang tersebut tadi, itulah yang sebenar-benarnya disukai Allah dan berguna bagi akhirat. Kalau laku perangai, hati dan budi pekerti tidak berubah menjadi baik pun tak mengapa, asalkan ada amalan-amalan yang tersebut itu. Mereka berfaham begitu dan mereka seru serta nasihatkan orang lain pun suruh buat begitu. Jika siapa-siapa yang tidak terkerjakan, yakni tidak upaya mengerjakannya sendiri, upahkan kepada mereka sajalah. Adapun pada pihak jangan berbuat kejahatan pula, maka mereka fahamkan berbuat kejahatan atau maksiat itu hanyalah berbuat sesuatu yang melanggar hukum syarak, dan iaitulah tentulah salah dan berdosa. Apakah hukum syarak? Ialah hukum-hukum agama menurut pendapat imam-imam mazhab lebih daripada 1000 tahun dahulu. Jika tidak melanggar itu ataupun jika dapat dihelah-helahkan hukum itu dengan dalil-dalil loyar seperti wang not, tak wajib zakat, kerana yang diwajibkan zakat pada hukum Islam itu wang emas dan perak sahaja. Kalau dapat dihelahkan begitu, maka tidaklah jahat atau salah atau maksiat namanya dan tidaklah berdosa. Ya, tak salah, tak berdosa. Walaupun perbuatan itu mencabuli hukum-hukum akhlak dan tiada membetuli kehendak-kehendak kesusilaan umum dan kesopanan antara sesama manusia. Misalnya, ayam Cina dan tebu dalam kebun sayur Cina boleh dicuri, tak jadi dosa. Berbuat bohong boleh jika kepada orang kafir. Berhutang kepada orang kafir kalau tak dibayar tak mengapa. Harta orang kafir boleh dijadikan rampasan dan halal kepada orang Islam. Orang-orang yang bukan beragama Islam di zaman ini semuanya kafir habis belaka. Begitu pula mengenai hukum berzina buta umpamanya, iaitu memakai muhallil kerana hendak menikah kembali dengan isteri yang telah dicerai 3 kali talak. Hukum yang membenarkan boleh beristeri 2, 3 dan 4. Hukum nusyuz, iaitu menggantung isteri dengan tidak cerai, kan tidak dibenarkan keluar-keluar dan tidak diberi nafkah.
perbuatan memberi fatwa-fatwa agama dengan mengikutkan kesukaan raja-raja dan mencari jalan membolehkan sesuatu yang mereka sukai itu, dan berbagai-bagai misal yang lain lagi yang telah diputar-putarkan hukumnya menurut kepintaran akal loyar dan kaedah-kaedah silat tangkis mereka. Dengan demikian, maka hukum-hukum dan arahan-arahan yang bersih dan mulia tujuan pada mula-mulanya dahulu telah terpesong daripada tujuan asalnya yang bersih itu atau tercemar kebersihannya. Tidak lagi seperti yang dimaksudkan dari asalnya dalam Al-Quran dan hadis. Apakah sebabnya dan mulanya yang telah menerbitkan kejadian yang telah memberi aib demikian ini kepada kaum Islam berkenaan dengan perkara berbuat kebajikan dan menjauhi berbuat kejahatan? Tidak lain lagi melainkan pada yang pertama itu hanya sebab salah faham akan kegunaan dunia dan akan cara menggunakan dunia bagi mendapatkan kejayaan akhirat yang dicita-cita itu. Pada yang kedua itu pula ialah sebab salah bawa dan salah pengertian akan tujuan dan hikmat dalam hukum-hukum yang telah diaturkan itu dan yang telah didahulukan, yang ditentukan had-hadnya oleh Allah dalam ajaran Islam. Tetapi sekalian kesilapan dan kesempitan ini ialah sebab jahil dan kurang pelajaran juga. Maka akibatnya dan kehasilannya yang telah terjadi daripada kesilapan dan kesempitan ini ialah kejatuhan, kemunduran dan ketinggalan. Bahkan tidaklah melebih-lebih jika dikata bahawa fahaman sempit pada masalah berbuat kebajikan dan menjauhi kejahatan seperti yang telah diterangkan inilah satu daripada sebab yang terbesar sekali yang telah menurunkan bala celaka dan menyebabkan keruntuhan, kehanyutan dan kemelaratan umat Islam di dalam dunia sudah beberapa kurun lamanya. Maka hanya dengan kesedaran yang baharu, zaman sekarang baharulah mereka mulai hendak pulih semula.